Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak kehakiman memainkan peranan penting dalam menyokong wawasan Brunei 2035 dalam mempelbagaikan ekonomi negara serta menarik pelaburan asing. Kehakiman yang cekap, berkesan dan kompeten dalam menyelesaikan pertikaian komersial dengan pantas akan dapat memupuk keyakinan dalam kalangan para pelabur dan komuniti perniagaan. Berucap pada majlis pembukaan Tahun Undang-Undang 2026, Ketua Hakim Mahkamah Besar juga menyuarakan cadangan bagi langkah pengalihan seperti amaran, peringatan dan persidangan keadilan juvana sebelum pendakwaan diteruskan. Menurut Yang Amat Arif Datuk Seri Paduka Stephen Chong, kesalahan yang tamat tempoh sabitannya perlu disemak supaya kesalahan lampau yang dilakukan oleh orang-orang muda selepas menjalani tempoh tingkah laku baik tidak akan membawa kepada rekod jenayah sepanjang hayat dan mendukung pemulihan dengan membolehkan orang muda melangkah ke hadapan tanpa stigma jangka panjang. Majlis berlangsung di Mahkamah Besar Bandar Seri Begawan. When parties can rely on the courts to enforce contracts, uphold the rule of law, and deliver timely and fair decisions, it creates a stable and predictable business environment. Such judicial integrity and efficiency reduce commercial risks, encourage entrepreneurship, and signal to the global business community that the country is a trustworthy and attractive destination for investment. Yang berhormat Datin Seri Paduka Dayang Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, Peguam Negara, dalam ucapannya pula menegaskan semula komitmen pejabat Peguam Negara melaksanakan tanggungjawabnya dengan adil, dengan kecekapan dan dengan kesetiaan terhadap kepercayaan orang ramai. Juga hadir Yang berhormat Bihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Yang berhormat Bihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i dan Datuk Seri Paduka Haji Sufian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Security dan Undang-Undang. Jumlah kes sivil dan jenayah yang difailkan di Mahkamah Rayuan, Mahkamah Perantaraan dan Mahkamah Magistrate menunjukkan penurunan pada tahun 2025, manakala di Mahkamah Tinggi menunjukkan peningkatan. Berdasarkan statistik Mahkamah Tinggi atau Mahkamah Besar, 16 kes sivil dicatat di Mahkamah Rayuan tahun lalu berbanding 20 kes tahun 2024. Manakala 10 kes jenayah dihadapkan ke Mahkamah Rayuan tahun lalu berbanding 14 kes 2024. Di Mahkamah Tinggi pula, kes sivil yang difailkan meningkat dari 56 kes pada tahun 2024 kepada 69 kes tahun 2025. Sementara kes jenayah difailkan pada tahun 2025 sebanyak 13 kes berbanding tahun sebelumnya 12 kes. Tahun 2025, 5 kes rayuan sivil difailkan dari Mahkamah Magistrate ke Mahkamah Tinggi berbanding 2 kes pada 2024. Manakala 28 kes rayuan jenayah dicatat sehingga tahun lalu dari Mahkamah Magistrate ke Mahkamah Tinggi berbanding 29 kes pada tahun 2024. Kes sivil yang difailkan di Mahkamah Perantaraan menurun dari 60 kes pada 2024 kepada 49 kes tahun lalu. Kes jenayah tahun 2025 pula meningkat kepada 54 kes berbanding 49 kes pada tahun 2024, manakala kes komersial mencatatkan 79 kes pada tahun lalu dan 83 kes pada 2024. Sementara itu, 475 kes sivil difailkan pada tahun 2025 di Mahkamah Magistrate berbanding 501 kes pada tahun 2024. Kes jenayah pula mencatatkan 679 kes pada tahun lalu berbanding 481 kes pada tahun 2024. Notis kemuflisan mencatatkan penurunan daripada 350 pada tahun 2024 kepada 289 pada 2025. 93 perintah penerimaan juga dibuat tahun lalu dan 88 perintah penghukuman difailkan pada tahun yang sama.
Sementara jumlah hasil mahkamah tahun 2025 mencatatkan hampir $2 juta Brunei berbanding lebih $2,200,000 Brunei pada tahun 2024. Kanser cervix adalah salah satu punca kematian dalam kalangan wanita di seluruh dunia. Di negara Brunei Darussalam, kanser cervix kini menjadi kanser yang kelima paling tinggi dalam kalangan wanita berbanding pada tahun 2009, kanser kedua paling tinggi dalam kalangan wanita. Penurunan kadar insiden ini dikaitkan dengan pengenalan program pencegahan dan kawalan kanser cervix kebangsaan yang telah bermula sejak tahun 2009. Program bertujuan untuk mencegah serta mengurangkan morbiditi dan kematian akibat kanser cervix. Perkara itu dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan dalam perutusan sempena sambutan Bulan Kesedaran Kanser Cervix. Menurut Menteri Kesihatan, program vaksinasi Human Papilloma Virus HPV diperkenalkan pada tahun 2011 yang menawarkan vaksinasi HPV kepada semua wanita sehingga umur 45 tahun. Liputan vaksin HPV di negara Brunei Darussalam adalah tinggi dan konsisten, iaitu melebihi 90% setiap tahun, sejajar dengan sasaran Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang menetapkan 90% remaja perempuan berumur 15 tahun divaksin sepenuhnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, pada bulan Ogos 2024, Kementerian Kesihatan telah mula memperkenalkan ujian HPV sebagai kaedah utama saringan kanser cervix menggantikan ujian PAP yang digunakan sebelum ini. Dengan pengenalan ujian HPV, Kementerian Kesihatan berharap liputan saringan kanser cervix di negara Brunei Darussalam dapat ditingkatkan memandangkan kaedah ini lebih diterima oleh wanita, khususnya mereka yang kurang selesa dengan pemeriksaan menggunakan spekulum. Peningkatan liputan saringan membolehkan perubahan prakanser atau kanser dikesan lebih awal supaya rawatan dapat diberikan dengan segera seterusnya mengurangkan beban penyakit. Kementerian Kesihatan turut mengemaskini dan melancarkan garis panduan pencegahan dan kawalan kanser cervix kebangsaan pada Januari 2025. Di samping itu, satu lagi inisiatif baru telah diperkenalkan melalui aplikasi BruHealth ialah ciri penilaian risiko kanser cervix. Bulan Januari adalah bulan kesedaran kanser cervix yang disambut setiap tahun di seluruh dunia dengan tujuan meningkatkan pengetahuan orang ramai mengenai kanser cervix, langkah pencegahannya dan kepentingan pemeriksaan saringan secara berkala. Universiti Teknologi Brunei UTB mengadakan sembahyang sunat hajat dan membaca surah Yasin serta doa kesyukuran bersempena sambutan ulang tahun ke-40 UTB. Majlis berlangsung di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Juga diadakan bacaan doa khas bagi memohon kesihatan dan kesejahteraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Antara yang hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku Timbalan Pengerusi Majlis UTB. Juga hadir Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Haja Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengungkapkan majlis sambutan Isra' dan Mi'raj untuk memperingati dan menyemarakkan sambutan peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan asas pengisytiharan solat 5 waktu kepada umat Islam. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pengisian acara ceramah khas bertajuk Sembahyang Teras Model Insan Cemerlang. Juga diadakan bacaan doa khas bagi kesihatan dan kesejahteraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
Sempena memperingati ulang tahun Jubli Intan Perkahwinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Brunei Darussalam Central Bank BDCB akan melancarkan 4 jenis produk kenang-kenangan dalam bentuk duit shilling emas, duit shilling perak, duit shilling kupronikel dan fol emas yang julung kalinya diperkenalkan. Perkara tersebut dikongsikan oleh Pengiran Maslina binti Pengiran Haji Mahmud, Pengarah Eksekutif Pengurusan Mata Wang semasa sidang media di Brunei Darussalam Central Bank. Reka bentuk ini melambangkan ikatan kebersamaan yang kukuh serta nilai kasih sayang dan keharmonian sepanjang 6 dekad perkahwinan diraja. Bahagian belakang fol emas kenang-kenangan pula menampilkan lambang peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan lambang peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri sebagai simbol kedaulatan dan keteguhan institusi diraja yang dikasihi rakyat. Produk boleh didapati di Pesta Pengguna dan Expo Perdagangan ke-32 yang akan diadakan pada 28 Januari hingga 1 Februari 2026 di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas dan Gift Shop BDCB, Kompleks Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Commonwealth Drive pada 2 Februari. Maklumat lanjut layari laman sesawang BDCB atau media sosial BDCB. Kembali selepas ini untuk mengikuti bahan yang lainnya. Teruskan bersama Berita Pagi. Majlis Penyampaian Sijil Lantikan Penghulu Mukim Zon 1, Ketua Kampung Bokok Mukim Bokok dan Ketua Kampung Amor Mukim Amor bagi daerah Temburong diadakan di kediaman rasmi Pegawai Daerah Temburong. Penyampaian sijil lantikan disempurnakan oleh Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Antara yang hadir yang berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Hassan Baha bin Haji Umar, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Juga diselajurkan perasmian papan tanda penghulu mukim dan ketua-ketua kampung yang dilantik. 20 penerima terdiri daripada golongan warga emas, mualaf dan keluarga kurang berkemampuan menerima sumbangan sempena pelancaran program Peduli Insan 1.0. Majlis Anjuran Kumpulan Belia Bakti berlangsung di Masjid Rashidah Saadatul Bolkiah, Kampung Sungai Akar.
Para penerima terdiri daripada penduduk di daerah Brunei Muara dan Belait menerima sumbangan tersebut dari beberapa perbadanan kewangan dan syarikat-syarikat swasta di negara ini. Sumbangan dihasrat meringankan beban para penerima menjalani kehidupan seharian. Bagi menyemarakkan penghayatan Isra' dan Mi'raj dalam kalangan para pelajar, Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah menganjurkan pertandingan nasyid. Dua kategori dipertandingkan iaitu rendah bawah dan rendah atas. Acara antara lain bertujuan mencungkil dan mengembangkan bakat nasyid dalam kalangan pelajar selain menggalakkan semangat kerjasama dan berdisiplin. Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mu'alaf dengan kerjasama Persatuan Saudara-Saudara Baru akan melaksanakan projek Fathul Barakah 7.0 bersempena menyambut kedatangan bulan Ramadan 1447 Hijrah. Projek bertujuan mengumpul sumbangan daripada orang ramai berupa barangan keperluan harian untuk diagih-agihkan kepada para asnaf mu'alaf yang memerlukan. Orang ramai adalah dialu-alukan untuk memberikan sumbangan atau infak jariah berupa keperluan harian di tempat-tempat penyerahan di setiap daerah yang ditetapkan. Negara Brunei Darussalam mengalu-alukan ketibaan kapal persiaran Luminara dari armada kapal Ritz-Carlton membuat persinggahan ke negara ini dari Filipina sebelum meneruskan perjalanan ke Singapura. Kapal tersebut membawa 207 penumpang dan 334 anak kapal. Semasa membuat persinggahan ke negara ini, para penumpang membuat lawatan ke tempat menarik seperti Muzium Alat Kebesaran Diraja, Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Masjid Omar Ali Saifuddin dan Kampung Air selain berpeluang merasa hidangan tempatan. Sebanyak 70 pain darah berjaya dikumpul semasa kempen derma darah anjuran Syarikat Pelabuhan Muara dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Kempen diadakan sebagai sebahagian daripada inisiatif tanggungjawab sosial korporat syarikat dan sebagai sokongan terhadap usaha Pusat Pendermaan Darah. Kempen berlangsung di Ibu Pejabat syarikat berkenaan. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan mengeluarkan keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat O dan International General Certificate of Secondary Education IGCSE sesi Oktober-November 2025. Pada peringkat nasional, 1,115 calon berjaya memperolehi 8O dan IGCSE ke atas. Bagi peringkat sekolah, 1,115 calon memperolehi 8O dan IGCSE ke atas. 813 calon memperolehi 8O dan IGCSE ke atas bagi sekolah kerajaan. Bagi calon sekolah swasta, 302 calon memperolehi 8O dan IGCSE ke atas. 59 calon sekolah mendapat grade A star atau A dalam 8 hingga 11 mata pelajaran yang mana 13 daripadanya adalah terdiri daripada calon sekolah kerajaan. 25 daripada 49 buah sekolah yang terdiri dari 20 buah sekolah kerajaan dan 5 buah sekolah swasta menunjukkan peningkatan. Penuntut-penuntut boleh mendapatkan slip keputusan di sekolah masing-masing. Manakala calon-calon persendirian dikehendaki mengambil slip keputusan di kaunter Jabatan Peperiksaan Pusat Perkhidmatan setempat Kementerian Pendidikan. Bagi calon yang berhasrat untuk memperbaiki pencapaian keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat O dan IGCSE, pendaftaran bagi bulan Mei-Jun 2026 masih dibukakan dan tarikh tutup pendaftaran pada Khamis 12 Februari 2026. Bagi calon-calon sekolah boleh mendaftar melalui sekolah masing-masing. Maklumat lanjut layari laman sesawang Kementerian Pendidikan atau kaunter Jabatan Peperiksaan Pusat Perkhidmatan setempat Kementerian Pendidikan pada waktu pejabat.